الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu malam ini dan juga mendapat rahmat keberkatan daripadanya insya-Allah. Kepada para sahabat jannah yang dikasihi sekalian, pastikan offkan mikrofon sepanjang kuliah berlangsung. Mudah-mudahan kuliah berjalan lancar dan kepada mereka yang ingin buka kamera, dipersilakan pastikan berpakaian yang menutup aurat, mudah-mudahan mendapat keberkatan sepanjang kita berkuliah maghrib pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam yang akan menyampaikan syarah bertajuk Teman Berteman Hingga ke Syurga. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi Puan Admin kita, seterusnya Bonda Ros. Minta maaf kalau saya salah sebut. Maklumlah dia last minute ni saya pun tak sempat berkenalan. Betul ya, alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya kita panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya pada malam ini, tanpa dijangka, tanpa disangka, tanpa kita merancang. Sesungguhnya perancangan Allah Subhanahu wa taala itu maha hebat dan melebihi daripada perancangan yang kita ingin lakukan. Jadi alhamdulillah pertama kalinya saya dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu kuliah maghrib yang dianjurkan bersama. Saya pun tak sempat nak berkenalan dari segi penganjurnya, tetapi alhamdulillah apa pun tak kiralah. Yang paling penting adalah yang pertamanya rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mana ramai di kalangan umat manusia yang lain diberikan ruang dan juga peluang untuk hadir dalam program sebegini, tapi mereka mungkin tidak dapat untuk memenuhi ruangan yang diberikan. Jadi alhamdulillah syukur yang tidak terhingga. Kita menjadi insan yang terpilih, kita menjadi insan yang Allah Ta'ala tentukan untuk duduk sama-sama walaupun secara online, tetapi kebaikannya ataupun kelebihannya sama seperti mana orang lain yang duduk dalam majlis ilmu secara bersemuka. Jadi insyaAllah sebelum saya meneruskan perkongsian pada malam ini, bukan tujuan saya untuk mengajar, tetapi lebih kepada apa yang dikatakan sampaikan apa-apa juga daripada baginda Nabi SAW, walaupun hanya dengan satu ayat. Nak kata ada ilmu banyak tu tidak, tetapi sekurang-kurangnya tanggungjawab untuk kita sampaikan ilmu itu, hendak tak hendak, itulah yang terpaksa dibikul dan wajib untuk disampaikan. Sebab itu pesan daripada guru saya, sampaikanlah apa juga ilmu yang ada, walaupun kita kata kita tak cukup ilmu, nak tunggu kita cukup ilmu memang sampai bila-bila tak akan cukup ilmu yang ada pada diri kita. Jadi insya-Allah kita rebut peluang pada malam ini sebagaimana yang kita sedia maklum, selalu kita ingat rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Semua orang hafal dah kan. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan yang paling penting pada malam ini apa dia? Hidupnya kita sebelum kita menemui kematian. Itu yang kita paling risaukan. Kan ada orang sihat, kan ada orang sakit, ada orang muda, ada orang tua, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang mempunyai masa yang lapang, ada orang yang mempunyai, dia rasa kehidupannya cukup sempit. Tetapi alhamdulillah kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup sebelum kita menemui kematian. Kan kita selalu dengar satu peringatan yang dilontarkan melalui bait-bait kata-kata, bait-bait lagu. Apa dia? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kan jadi kita risau, tak sempat kita nak perbaiki diri kita, tak sempat kita nak menambah amal ibadah kita, tetapi Allah Ta'ala telah menjemput kita. Jadi insya-Allah kita manfaatkan kehidupan kita sebelum kita menemui kematian. Jadi insya-Allah pada malam ini tajuk yang cuba untuk saya sampaikan apa dia? Iaitu teman berteman sehingga ke syurga.
Jadi apa yang dimaksudkan teman berteman sehingga ke syurga, bukan saya nak maksudkan kawan-kawan yang ada dalam kehidupan kita ni. Teman yang saya maksudkan di sini apa dia? Iaitu teman yang terbaik dalam kehidupan kita, iaitu bertemannya kita dengan Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu merupakan suatu petunjuk, suatu hidayah untuk kita jadikan sebagai satu pegangan dalam kehidupan kita, sebagaimana baginda Nabi SAW mengingatkan kita dalam dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Apa dia? Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh pada kedua-duanya, iaitu kitabullah Al-Quran dan juga sunnahku. Jadi itu pesan daripada baginda Nabi SAW. Dan dalam surah Al-Isra, suatu peringatan yang diberikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jadi ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Jadi dalam bab kita nak memilih teman, memang kita dianjurkan memilih teman yang terbaik. Kita nak cari kawan-kawan yang mampu menjadikan diri kita sebagai teman yang sejati, kan, dapat membawa kita sama-sama. Kalau kata pergi ke surau, datang bersama-sama. Pergi ke masjid, datang sama-sama. Datang ke majlis ilmu, kita dapat bersama-sama. Tapi nak cari kawan yang mampu berteman dengan kita sampai ke liang kubur nanti, tak ada yang sudi nak sama dengan kita. Betul tak? Ada tak orang yang kata, besok kalau aku mati, ikut sekali aku masuk dalam lubang kubur. Saya rasa belum pernah jumpa lagi kawan yang sebegitu. Kan? Jadi kita nak cari siapa teman yang terbaik. Jadi kita jadikan Al-Quran sebagai teman yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin. Kan? Kita baca Al-Quran setiap hari. Kemudian Al-Quran ini dalam kehidupan kita jadikan sebagai teman, jadikan sebagai panduan. InsyaAllah di dalam perkuburan nanti, Al-Quran jugalah yang akan menemani kita. Bukan setakat dalam kubur, dalam Al-Quran juga akan menemani kita sehinggalah ke hari akhirat nanti. Bukan setakat jadi teman, tetapi Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah, sekiranya kita jadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita. Tak cukup sebagai teman saja, tetapi di akhirat nanti Al-Quran akan menjadi peguam bela kepada kita. Ini yang kita nak cari, kan. Dalam pada kalau kata kita dihadapkan ke mahkamah, kan, ada kes kita ke mahkamah, tiba-tiba kita diminta untuk berhujah dengan pendakwa raya. Belum tentu kita boleh jawab sendiri. Jadi ini kelebihannya bila mana kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Di akhirat nanti Al-Quran sendiri akan datang jumpa dengan kita. Ya Allah, dalam kehidupan manusia ini yang bernama si Fulan bin si Fulan, dalam hidupnya di dunia senantiasa membaca aku, senantiasa mentadabbur aku, dan senantiasa mengamalkan cara hidup dalam seperti apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi itu yang kita harapkan. Tapi kita kena tahu juga, kita jadikan Al-Quran dalam teman, sebagai teman dalam kehidupan kita. Adakah kita yakin dan pasti bacaan Al-Quran kita molek dah, kan? Bacaan Al-Quran kita betul ke tidak? Bacaan dari segi tajwidnya, panjang pendeknya betul ke tidak? Ada setengah orang dia kata, alah Ustaz, saya setakat baca Al-Quran, baca sikit-sikit bolehlah Ustaz. Tak perlulah saya nak belajar tajwidnya. Tak perlulah saya nak baca dengan panjang pendek yang betul. Tak perlulah saya nak baca dengan makhraj yang betul. Tak perlulah saya nak baca dengan sifat huruf yang betul. Kan yang penting saya baca Al-Quran. Perlu diingat, bila mana kita membaca Al-Quran, ada kewajipan dalam kehidupan kita. Baca dia dengan betul. Dari segi panjang pendek, sebutan huruf dan sebagainya. Sebab apa? Bila mana kita salah menyebut atau membaca Al-Quran, dalam Al-Quran ini ada kesalahan lahnul jali dan juga lahnul khafi, kesalahan besar, kesalahan kecil, kan. Jadi takut bila mana kita baca, bacaan tersebut hurufnya tertukar, kan.
hurufnya tertukar ataupun panjang pendeknya bertukar. Alah Ustaz, panjang pendek je pun tak akan jadi masalah. Perlu diingat bahasa Arab ni bila mana panjang pendeknya berubah, maknanya kita dah membuang atau menambah satu huruf. Itu kalau panjang pendek. Kalau kata sebutan huruf makhrajnya tak betul, tertukar antara huruf ha dengan huruf ha contohnya. Sehingga menyebabkan maknanya berubah. Silap-silap kita baca Al-Quran dalam keadaan rupanya kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu yang kita risau sangat. Jadi penting tak penting kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Kan jadi nak tak nak kita kena belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik di kalangan umat manusia akan khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi itu yang pentingnya. Belajarlah. Kalau Ustaz umur saya dah 60, umur saya dah 70, umur saya dah 50. Tiada istilah tercepat atau terlambat dalam pada kita nak belajar. Apatah lagi belajar ilmu Al-Quran. Jadi insya-Allah masih ada masa. Sebab apa yang saya katakan tadi, apa dia? Masa hidup kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena ingat Al-Quran ini adalah kitab suci, kitab kalamullah, bukannya karangan manusia kan. Kan kita kalau kata umur yang dah 50 tahun, 60 tahun ni rasanya pernah dengar nasyid apa dia? Al-Quran kitab suci kalam Tuhan, bacaan ummah yang beriman menjadi amal ibadah seharian. Jadi insyaAllah jadikan dia sebagai amal ibadah. Kita baca surat khabar tak dapat pahala. Kan? Kita baca WhatsApp belum tentu dapat kebaikan. Tetapi kita baca Al-Quran, yakin dan pasti akan mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada bacaan lain yang lebih hebat selain daripada membaca Al-Quran. Jadi saya nak kongsikan sedikit. Kalau kita tengok dalam pada kita membaca Al-Quran, perkara-perkara dalam surah Fatihah cukuplah. Kan? Antara kesalahan-kesalahan yang selalu terjadi tetapi kita terlepas pandang, kan, bacaan-bacaan yang mudah yang biasanya kita buat kesalahan. Contoh, saya bagi 2-3 contoh. Okey, yang pertama, bila mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama huruf ba yang pertama, kadang-kadang ada setengah orang dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya dia telan. Dia telan huruf ba. Jadi dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak perasan. Kadang-kadang. Kan. Kemudian apa lagi? Lafzul jalalah. Kadang-kadang ada orang baca bismillah. Dia tak baca bismillah. Di situ ada tasydid, ada sabdu. Perlu dibaca dengan bismillah. Kan? Tetapi ada orang dia baca, sebab apa? Dia baca sekali lalu. Dia tak perasan. Dia baca bismillah. Bismillah tu dah perkataan lain, bukan lafzul jalalah, bukan perkataan Allah. Kemudian apa lagi? Ar-Rahmanir-Rahim. Huruf ra di situ adanya tasydid juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan Ar-Rahman dia tak tasydidkan dia. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Alhamdulillah dibaca dengan Alhamdulillah, juga telah mengubah daripada huruf ha kepada huruf ha. Ha pedas ditukar kepada ha dada. Contoh, itu sekadar contoh-contoh. Kenapa saya bagi contoh dalam kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam kita membaca suratul Fatihah? Sebab apa saya nak berikan peringatan khususnya untuk diri saya dan juga untuk kita bersama. Apa dia? Sekiranya kita membaca suratul Fatihah dalam keadaan yang tak betul, boleh menyebabkan solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam solat kita. Kalau satu rukun tertinggal ataupun satu rukun tak sempurna, maka tak sahlah solat kita. Kan? Dalam bab suratul Fatihah ni wajib sebab ia menjadi rukun. Apa lagi yang menjadi rukun? Mungkin boleh kot kita bertanya-tanya kan dalam grup ni kan. Antaranya sambil-sambil tu bolehlah nak menaip ke nak menjawab ke kan, kita bolehlah boleh cerita, boleh saya tanyakan rukun perkataan di dalam solat. Kan rukun qauli di dalam solat ada berapa? Boleh jawab.
Tapi saya tak boleh bagi hadiah lah. Ada? Okey, ada yang menjawab 5. Okey, ada jawapan lain? 5. Okey. Yang pertama iaitu takbiratul ihram. Okey. Allahu akbar yang pertama. Kan. Jadi ini juga perlu diberikan perhatian, takbiratul ihram. Jangan pula kita baca hanya dalam hati kan. Dia takbiratul ihram tapi baca dalam hati, maka tak sah solat kita. Okey. Kadang-kadang ada orang tanya, "Ustaz, apa ni Ustaz? Ceramah cerita pasal solat, benda-benda simple baca surah Fatihah." Kadang-kadang orang kata, "Bagilah tajuk lain." Pada saya inilah yang paling penting. Sebab apa? Ini merupakan apa yang dikatakan tiang agama kan. As-salatu imaduddin, solat itu merupakan tiang agama. Tak ada tiang dalam rumah kita, runtuh rumah kita. Jadi begitulah dalam agama kita, dalam Islam kan. Bila mana kita dalam agama itu apa nama ni? Solat kita tak sempurna, maka tak sah solat kita keseluruhannya. Dan dalam Islam bila mana kita katakan tiang itu tak ada, solat kita tak buat, maka runtuhlah agama. Jadi alhamdulillah, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kelima adalah salam. Alhamdulillah Puan Hawa. Okey. Minta maaf kalau saya salah sebut nama. Okey. Jadi kelima-lima ini melibatkan bila mana kita membaca Al-Quran, kita belajar membaca tajwid, barulah kita akan sebut dengan betul Allahu Akbar. Ada orang baca Allah Akbar, ada orang baca Allahu Akbar pun ada juga. Kan. Kemudian bacaan Fatihah yang paling saya risau, sebab apa? Dalam program-program yang saya buat sebelum ini, bukan sahaja di kalangan anak-anak. Anak-anak ni kita faham dah, anak-anak ni bila mana kita buat program dengan mereka, solat mereka belum tentu sempurna. Yang risaunya apa dia? Kita buat program dengan mak-mak, dengan ayah-ayah, dengan atuk-atuk, dengan nenek-nenek. Bila kita semak bacaan Fatihah dengan bacaan tahiyat sahaja, termasuklah selawat, ramai yang tak betul. Kalau kata ada peserta 50 orang, boleh saya katakan 30 orang ke 35 orang bacaannya tak betul. Ini yang melibatkan rukun qauli al-Fatihah. Kemudian tahiyat akhir pun bila saya tanyakan yang mana yang wajib, masing-masing duk menjawab sampai innaka hamidum majid. Ada yang jawab gitu, sedangkan yang menjadi rukun dalam tahiyat akhir itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian rukun seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu salawat ke atas junjungan baginda Nabi SAW. Dan juga salam yang pertama itu yang menjadi rukun. Sebut pun dengan betul. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa buat salam gitu? Yelah Ustaz, saya bila jumpa orang saya bagi salam, Assalamualaikum. Kan, balik rumah pun sampai rumah, Assalamualaikum. Kan, kita jarang bagi salam dengan salam yang betul. Jadi terbawa-bawa dalam solat. Kan, sepatutnya solat kita baca dengan salam kita sebut dengan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kita perbetulkan bacaan-bacaan dalam solat kita, terutamanya suratul Fatihah. Okey, kita kembali kenapa saya katakan tadi penting untuk kita jadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita, sebab ia berkait dengan solat kita. Bila mana kita tak jadikan solat kita lakukan dengan yang terbaik, maka itu yang merisaukan kita. Solat tak diterima. Akhirnya selama ini kita solat, rupanya bila mana di hari akhirat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita tengok amalan solat kita zero. Amalan solat kita yilai puci, kan, kosong, tak ada apa. Bila kita pula claim dengan Allah Ta'ala, ya Allah, umur aku 50 tahun, aku tak pernah tinggal solat walau satu waktu pun. Tetapi kenapa solat aku amalannya kosong? Rupa-rupanya bila cek bacaan Fatihah kita tak betul. Jadi itu yang kita risau. Kan, saya bukan nak kata yang duduk dalam ni semua bacaan Fatihah tak betul. Tak, saya sendiri pun sebenarnya bacaan Fatihah saya kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Sebab tu saya selalu dalam kelas-kelas Al-Quran saya kata apa dia? Orang yang paling betul membaca Al-Quran ialah orang yang membaca Al-Quran sendirian. Sendirian berhad. Dia baca sendiri, dia dengar sendiri, kan?
Jadi akhirnya dia kata, Ustaz, bila saya baca sendiri tak pernah salah. Memang betul lah, baca sendiri siapa yang nak tegur. Itu kadang-kadang ada setengah orang bila mana dia datang kelas, datang sekali, 2 kali, 3 kali dia hilang. Bila kita jumpa, kenapa dah tak datang kelas? Ustaz, saya ni bila mengaji seorang betul sungguh. Bila datang kelas Ustaz, salah tak habis-habis kata. Fed up saya Ustaz. Kan? Jadi akhirnya saya rasa baik saya baca Quran sendiri, lagi baik. Kan? Jadi ini yang kita risau kan. Jadi sebab apa? Kaitan Al-Quran dengan solat, dengan keimanan kita. Itu yang paling penting. Amalan yang pertama akan dihitung adalah amalan kita dalam bab solat. Risau-risau kan bab solat ni kan. Saya bila cerita bab solat ni kadang-kadang saya nak kongsikan dengan seluruh para hadirin apa dia. Saya risau bila mana saya buat program dengan pelajar-pelajar sekolah. Okay. Pelajar-pelajar sekolah yang mereka ni dalam usia awal remaja. Bila saya tanyakan berapa ramai di kalangan kamu semua yang solatnya penuh 5 waktu sehari semalam, nak kira daripada 100 orang tu, nak kira 10 pun belum tentu. Bila saya tanyakan berapa ramai yang solat 4 waktu sehari semalam, adalah dalam 20 orang. Tetapi yang ramainya adalah yang solatnya tak cukup, maknanya 2 kali, 3 kali sahaja. Bayangkan bila saya katakan perkara ini kadang-kadang dianggap sebagai main-main kan, tetapi kesimpulannya apa dia saya katakan, kalau kita dulu zaman kita kecil-kecil dulu, saya yakin dan percaya di kalangan kita yang ada pada malam ini semua, siapa tak solat siap mak bapak sediakan rotan, betul tak? Betul tak betul, itulah hakikatnya kan. Saya ingat lagi kalau kata zaman saya kecil-kecil dulu, lepas asar teringin nak main bola. Benda pertama yang saya akan cakap dengan mak saya, bapak saya nak pergi main bola. Soalan pertama yang dia tanya apa dia? Dah solat atau belum? Kalau belum solat, jangan mimpi nak keluar main bola. Itu yang kita diajar daripada zaman kita kecil-kecil dulu. Tapi zaman sekarang ni, itu yang kita risau. Ramai orang yang tak solat. Ramai yang tak solat ini satu hal, percaya tak percaya, ramai juga di dalam masyarakat yang tak tahu perbuatan dalam solat. Saya pernah jumpa orang yang mana bila kita tengok dia solat depan kita, tetapi perbuatannya dia buat, mula-mula takbir betul dah, tapi tiba-tiba dia terus sujud. Lepas sujud dia bangun, lepas bangun dia rukuk, ikut suka dia. Jadi memang kita nampak bila mana ibu atau ayah sendiri tak menjaga solat. Mana mungkin anaknya mampu dididik dengan solat yang sempurna. Jadi ini yang kita risau. Jadi dalam masyarakat sekarang ini ada juga yang tak tahu solat. Itu satu hal kan. Saya pernah tengok satu perkongsian video. Bila ditanyakan solat subuh berapa rakaat dalam tinjauan secara secara rawak kan, ditanyakan kepada orang ramai yang ada di kawasan sekitar program yang dibuat tu kan, tanya berapa rakaat solat subuh, ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, ada yang jawab 3. Begitu juga dengan solat-solat lain. Jadi bayangkan dalam masyarakat berapa ramai orang yang tak solat kan. Itu yang kita risau. Sebab apa, kadang-kadang kita kata benda ni macam orang kata simple, tapi itulah puncanya berlaku kerosakan di dalam masyarakat bab solat. Okey, bila mana solat tak dijaga, maka runtuhlah akhlak, runtuhlah ketamadunan sesuatu bangsa, sesuatu peradaban manusia. Kan, jadi jaga solat kita, pastikan anak-anak kita juga menjaga solatnya. Kerana apa? Ada suatu syair yang dilagukan berkaitan dengan solat. Apa dia? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi pastikan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita terdidik dengan didikan yang sempurna. Jagalah solat kita. Jadi insyaAllah seterusnya kita lihat kenapa perlu kita berteman dengan Al-Quran. Okey. Seterusnya kita lihat di dalam Al-Quran itu terkandung pelbagai petunjuk untuk kehidupan kita. Dan saya katakan tadi apa dia? Al-Quran sebagai pemberi syafaat untuk kita. Dan ada juga satu peringatan yang diberikan kepada kita bahawa sesungguhnya
dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya, yakni dengan tadabbur dan juga mengamalkannya. Seterusnya bacalah Al-Zahrawain. Apa dia Al-Zahrawain? Iaitu dua cahaya, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Kerana keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surah tersebut. Jadi rajin-rajinlah kita baca Al-Quran dan jangan semata-mata kita baca surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran saja, tetapi bacalah keseluruhan Al-Quran itu sendiri kerana sungguhnya banyak sekali kelebihan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Agak-agak kita nak di akhirat nanti siapa yang nak bela kita. Bila mana di padang mahsyar nanti tak ada siapa dah ingat kita, anak kita ke, isteri kita ke, kan, ataupun sesiapa saja tak mampu nak memberikan bantuan kepada kita. Yang mampu memberikan syafaat selain daripada syafaat baginda Nabi SAW adalah Al-Quran itu sendiri sebagai pemberi syafaat kepada kita untuk masuk ke dalam syurga. Jadi insya-Allah amalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran dengan sebaik mungkin kerana sesungguhnya Al-Quran itu merupakan apa dia? Merupakan kalamullah, kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan sebagai surat cinta daripada Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama renung-renungkan dalam kehidupan seharian kita, berapa muka surat kita baca dalam sehari. Ustaz, saya tak sempat Ustaz nak baca Al-Quran. Sedangkan kadang-kadang kita ni bukan tak sempat, tapi kita buat-buat tak sempat. Kita buat-buat sibuk sungguh. Nak kata sibuknya kita dibanding dengan baginda Nabi SAW, siapa lagi sibuk? Kan? Tepuk dada, tanya iman. Ustaz, saya tak mampu nak baca Al-Quran. Ramai orang yang begitu. Kadang-kadang bila saya buat kelas, Ustaz, saya ni bukan tak nak datang kelas Ustaz, tapi saya malu Ustaz sebab saya tak pandai baca Al-Quran. Sepatutnya, bila mana dia tak pandai baca Al-Quran, maka dia patut malu dengan Allah Ta'ala. Maka datanglah belajar kelas-kelas Al-Quran. Sebab apa? Bila mana kita dah tahu diri kita ni tak tahu baca Al-Quran, kita nak tunggu bila? Selagi mana hayat dikandung badan, maka kita gunakanlah peluang yang ada itu untuk kita belajar Al-Quran. Tiada istilah, saya katakan tadi, tiada istilah tercepat ataupun terlambat. Dalam kelas saya kadang-kadang ada orang yang umur 60 tahun, 70 tahun baru datang belajar membaca Iqra. Lepas pencen baru dia datang membaca Iqra. Kan tak ada masalah. Dia mula-mula dia kata, Ustaz segan orang lain nanti kata apa Ustaz? Kan? Rupa-rupanya bila dia masuk dalam kelas, ada 30 orang, semua sama bacaannya. Kan? Jadi tak ada masalah. Jangan malu, jangan segan sebab apa manusia ni. Manusia biasanya kita meletakkan diri kita dengan satu persepsi. Apa dia? Kita risau apa orang lain akan kata tentang diri kita. Betul tak? Kita nak baca Al-Quran merangkak, kita risau orang kata, apa dah tua-tua tak pandai baca Quran. Kan? Kita nak pakai pakaian yang menutup aurat. Mungkin dulu zaman muda kita tak terbuka hati nak pakai menutup aurat. Kita risau orang duk kata buang tebiat ke apa. Kan? Jadi macam-macam persepsi yang kita katakan, takut apa orang kata. Tetapi kita terlupa bahawa sepatutnya dalam diri kita letakkan satu satu peringatan apa dia? Sepatutnya kita fikirkan apa yang Allah Ta'ala akan perkatakan kepada kita. Sewaktu hidup dulu kenapa tak tutup aurat? Sewaktu hidup dulu kenapa tak belajar membaca Al-Quran? Sewaktu hidup dulu kenapa tak solat? Waktu hidup dulu kenapa tak bersedekah? Ini yang kita risau sangat. Jangan fikir apa orang kata. Lantak bila apa orang nak kata. Orang ni kita buat baik pun dia kata, buat jahat pun dia akan kata. Jadi biar kita buat baik, orang kata kita dapat pahala tak ada masalah. Tapi yang kita risau kalau kata kita buat dosa, kita bangga. Ini lagilah merisaukan kita. Jadi insya-Allah dalam kesempatan yang ada ni, kalau kata mungkin kita ada di kalangan dalam pertemuan pada malam ini, ada di kalangan sahabat-sahabat yang di kalangan para asatizah yang boleh membaca Al-Quran dengan baik. Apa salahnya buka kelas untuk kawan-kawan yang lain? Mana yang rasanya bacaan tu agak kurang, jadi cari kawan-kawan yang ada dalam grup ni, bimbing. Kan
Kalau kata malulah saya nak belajar ramai-ramai, boleh tak personal? Belajarlah personal, berdepan ataupun secara online pun tak ada masalah. Tetapi yang terbaiknya bila mana kita belajar membaca Al-Quran ialah secara berdepan. Sebab apa? Baca Al-Quran dia tak macam kita belajar public speaking. Kan public speaking kita boleh secara online tak ada masalah. Tapi membaca Al-Quran ni melibatkan makhraj huruf, melibatkan sifat huruf, melibatkan pergerakan mulut kita. Dalam banyak-banyak huruf dalam Al-Quran, antara yang susah nak disebut apa dia? Huruf Tad. Kan ini antara huruf yang susah. Kalau saya ingat dulu zaman saya kecil, bila belajar membaca surah Fatihah, sampai ayat yang hujung tu kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf dad tu kalau dulu zaman saya kecil, mulut kita sampai sengit. Ghairil maghdubi alaihim dia tarik ke tepi, waladdallin. Sedangkan bila mana kita belajar betul, bukan muka kita, mulut kita yang sengit, lidah saja tepi hujung lidah menyentuh gigi geraham sebelah kanan atau kiri. Kan ada orang salah faham pula, dia kata, Ustaz, macam mana hujung lidah nak menyentuh gigi geraham kanan dan kiri? Saya tak kata kanan dan kiri, saya kata kanan atau kiri. Jadi jangan salah faham. Memang payah nak menyebut, maklumlah kan. Lagi-lagi kalau dalam kelas dewasa ni, kadang-kadang umur dah 50, 60 baru nak mula membaca Al-Quran. Kadang-kadang pening juga. Ajar budak senang. Ajar orang dewasa ni kan kalau kita marah sikit, dia sentap. Kan. Jadi dia tak mau datang kelas dah. Jadi kita kena lebih berlembut dalam kelas dewasa. Maklumlah kalau kata kita ni daripada kecil sampai betul lidah dah keras kan. Jadi tak ada masalah. Kadang-kadang kalau kata yang dulu daripada kecil belajar, gurunya orang Jerman Timur kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Itu kalau kata yang Jerman Timur, Jerman Barat. Jadi macam-macam. Jadi segi bacaan tu kita nak lembutkan memang sukar. Tetapi Allah Ta'ala tak bertanya dengan kita. Kan. Adakah kamu dah pandai membaca Al-Quran? Kan. Sebab apa? Sebenarnya yang akan dinilai apa dia? Adakah kita dah berusaha nak belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Itu sebenarnya yang paling penting. Betul tak? Adakah syarat untuk kita belajar itu mesti pandai? Tak kan? Kan? Syarat untuk belajar adalah usaha kita dan bagaimana cara kita nak belajar, kesungguhan kita. Bukannya ditanyakan nanti dah pandai ke belum. Jadi masalah ni kalau kata tak pandai tapi tak nak belajar, ini yang jadi masalah. Jadi insya-Allah tak kisah berapa pun umur kita, teruslah mempelajari Al-Quran. Kan. Jadi memang betul dah lama tinggalkan Al-Quran, mula-mula malu tapi bila dapat kesedaran saya buang sifat malu. Jadi umur 50 baru pergi belajar bersama dengan cucu saya yang umur 5 tahun. Sebutan cucu lebih baik daripada saya. Betul tu Puan Wan Kintan. Tak ada masalah. Usaha yang ditanya bukan hasilnya, betul sangat. Kan. Tetapi jangan pula kita ni mentang-mentang Ustaz kata yang penting bukan pandai kan. Ustaz kata hari tu dalam kelas yang penting kita belajar, bukannya pandai. Jadi dia pun datang sambil lewa, Ustaz duk mengajar, dia pun buat tak tahu. Kan. Jadi itu pun masalah juga. Dalam belajar ada adabnya. Saya belajar dengan Al-Fadil guru saja, apa nama ni, Tuan Guru Syekh Abdullah Salim Al-Jakhaf, orang apa nama ni, Yaman. Okey, dalam saya belajar dengan dia, belajar dengan orang Melayu berbeza dengan kita belajar dengan orang Arab. 2 tahun saya belajar dengan dia. Nak datang belajar kena interview. Baca surah Fatihah, kemudian ikut suka dia. Dia kata okey, buka Al-Quran, buka. Dapat nasib-nasib lah dapat muka surat mana pun. Kan. Nak ambil sanad dengan dia, belajar dengan Pak Arab ni. Kalau kata kita datang dengan guru orang Melayu, kita datang baru kita buka Quran, baru kita baca. Itu kalau belajar dengan orang Melayu begitulah. Tak kira lah guru kita Melayu ke, Kelantan ke, kan, Negeri Sembilan ke, biasanya begitu. Senang cerita kalau belajar dengan orang Malaysia begitu. Tapi bila mana kita belajar dengan orang Arab ni, dia tak boleh begitu. Sebelum datang, make sure kita dah agak dah. Satu hari berapa muka kita nak baca dengan tuan guru kita tu, kena ulang 2-3 kali. Sebab apa? Takut nanti berdepan dengan guru salah. Guru Arab ni dia punya straight lain macam.
Kita baca salah 2-3 kali. Dia kata apa dia? Kalau kamu sudah tak percaya sama saya, pergi cari guru lain. Begitu je. Kan. Bila kita baca tak betul 2-3 kali, dia akan bunyi macam bunyi cicak. Dia dah bunyi. Itu kesalahan besar lah tu. Tapi dia tak cakap pun yang mana salah. Pandai-pandai kita nak cari. Jadi mujahadah lebih sikit bila belajar dengan Pak Arab ni. Kita datang, kadang-kadang kita duduk tunggu Pak Arab ni kan, guru kita ni. Tunggu, dia tak datang. Itu salah satu daripada cabaran. Dia nak tengok kesabaran. Jadi kita tunggulah. Bila kata dia tak ada, tak datang, maknanya kita kena balik lah. Jadi jangan kita pula marah guru kita. Itu ujian kan. Sebab apa? Adab dalam berguru sebenarnya anak murid cari guru. Berbeza dengan sekarang, masjid surau, guru datang cari anak murid. Kalau dulu anak murid pergi menghadap dengan guru, itu bezanya. Pasal itu bila mana kita tengok orang dulu-dulu, dia punya kesungguhan dia lebih. Jadi itu antara perkara yang boleh kita ambil sebagai tauladan dan juga sempadan dalam kehidupan kita. Jangan malu-malu, jangan kita mengharapkan guru yang cari kita. Yang terbaik kita pergi menghadap dengan guru. Dan dalam kaedah kita nak membaca Al-Quran ini sebenarnya antara perkara yang terbaik untuk kita belajar dalam pada kita nak belajar membaca Al-Quran. Yang pertama kaedahnya ialah bila mana pelajar mengambil dengan mendengar bacaan daripada guru. Ini diamalkan oleh guru-guru yang terdahulu. Guru baca, pelajar dengar sahaja. Okay. Kemudian kemudiannya kaedah yang kedua, guru mendengar bacaan daripada muridnya. Murid baca, guru pula dengar. Mana yang salah, guru tegur. Tetapi dalam dua kaedah ini sebenarnya yang terbaik adalah kedua-duanya digabungkan. Guru baca, murid ikut. Kemudian bila mana murid salah, guru akan tegur. Ini kaedah yang paling baik bila mana kita belajar membaca Al-Quran. Dia tak cukup sekadar guru baca kita dengar. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi yang paling terbaik adalah bila mana kita guru baca, kita ikut. Kemudian kesalahan yang kita lakukan akan ditegur oleh guru-guru kita. Jadi insya-Allah sama-samalah kita ambil ruang dan juga peluang yang masih ada dalam kehidupan kita ini untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sebab apa? Banyak kelebihan bagi orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Yang pertama tadi saya katakan apa dia? Al-Quran akan menjadi sebagai pemberi syafaat untuk kita. Kemudian Al-Quran akan menjadi peguam bela kepada kita di akhirat kelak berdasarkan daripada hadis riwayat Muslim yang saya bacakan tadi. Kemudian Al-Quran juga sebagai pengangkat darajat dalam syurga. Ini bagi mereka yang Allah Ta'ala kurniakan keizinannya untuk masuk ke dalam syurga. Masuk dah dalam syurga. Tetapi bila mana kita menjadi sebagai seorang yang meletakkan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan diangkat darajat kita di dalam syurga. Jadi bila cerita pasal syurga ni, kadang-kadang kita ni selalu kita gunakan satu perkara yang kita dengar apa dia? Doa orang yang dizalimi itu makbul. Doa orang yang dianiaya itu makbul. Baru-baru ni saya dengar satu kuliah. Dia kata, kita ni selalunya bila orang menzalimi kita, kita akan doakan keburukan orang lain. Jarang kita doakan kebaikan untuk orang lain. Contohnya orang duk mengumpat kita, orang duk memburuk-burukkan kita. Kita pun doakan dia, lantak kau sanalah kan. Kau duk doakan aku keburukan untuk aku. Semoga Allah melaknat kau. Ataupun kita marah dengan orang bila mana bawa kereta, dia potong cilok kita sebelah kiri. Kan kita duk beratur panjang-panjang, dia punya cilok sebelah kiri. Kita doakan lantak kau sana kat depan, kalau kau accident, aku biarkan aja. Kan, ataupun aku gelakkan aja. Itu sifat manusia yang biasa kan. Tetapi kita perlu ingat doa kita ni makbul. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang dizalimi ini makbul. Jadi guru-guru mengajarkan kepada kita apa dia? Kita doakan kebaikan untuk orang tersebut kerana sesungguhnya bila mana kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka doa tersebut akan kembali juga kepada kita. Jadi dalam ceramah tu tuan guru tu dia kata apa dia? Cubalah kita doakan, ya Allah ya Tuanku, aku ni menyampah betul dengan orang ni kan. Dia duk menzalimi aku. Tapi macam mana pun aku doakan semoga dia dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan aku. Kan. Tapi ya Allah,
Aku ni menyampah tengok muka dia. Kalau boleh masuk dalam syurga nanti biarlah sama-sama dalam syurga. Tapi aku dekat tingkat yang atas lagi bagus daripada dia. Dia masuk syurga tingkat bawah. Aku nak tingkat yang atas. Kan. Nampak bunyi benda tu macam orang kata biar betul doa macam ni pun boleh. Jadi nak bagi tahunya apa dia. Dalam pada kita dianiaya, dalam pada kita dizalimi. Kita doakan kebaikan untuk orang lain. Dan insya-Allah doa tersebut juga akan kembali kepada kita. Jadi kita mengharapkan yang lebih baik daripada orang yang menzalimi kita. Okey. Daripada Puan Rafiah. Dulu belajar Quran dengan ibu ayah saja tapi bacaan mereka bacaan yang baik. Bila saya dah tua ni baru tahu perlunya belajar dengan guru yang bersanad. Macam mana Ustaz? Ibu ayah juga belajar dengan ibu ayah mereka juga. Maka semuanya mungkin tak bersanad macam mana Ustaz? Okey, bab bersanad ni. Okey. Bila kita katakan sanad ini penting. Okey. Bacaan bersanad ini penting, tetapi dalam bab bacaan bersanad ini dia ada beberapa keadaan. Kadang-kadang yang mengajar kita ni mereka ni pun belajar daripada guru yang guru tersebut kita kata dia tak bersanad. Dia kena ingat sanad ni ialah bacaan yang sampai kepada kita ini sah sanadnya sehingga kepada baginda Nabi SAW. Okey. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu pun yang mengajar kita ni ada sanad ataupun tidak dan dia pun tak tahu guru yang mengajar tu ada sanad ataupun tidak. Tetapi yang paling penting sebenarnya apa dia? Sanad ini penting, tetapi yang paling penting adalah bacaan yang kita baca tersebut adalah bacaan yang betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Ada orang ada sanad. Ada orang dapat bacaan bersanad tetapi dia tak mampu nak menjaga amanah sanad tersebut. Ini pesan daripada arwah ayahanda saya. Dia kata apa dia? Bacaan sanad itu penting. Tetapi yang paling penting adalah amanah dalam membaca Al-Quran dari sudut yang pertama sanadnya tadi. Tetapi perlu diingat juga kalau ada sanad tapi baca tak betul pun tak apa ni kata orang kurang baik jugalah. Jadi yang paling penting apa dia? Bacaan kita adalah bacaan yang terbaik. Sekiranya kita dapat sanad itu lebih baik. Ada orang dia mengharapkan sanad dengan sijil. Sanad ni kalau kata ada dua tiga cara. Yang pertama sanad ini dia baca daripada guru sampai kepada gurunya. Tetapi dia tak dapat sijil. Dia tak dapat sijil sanad. Ada orang dia dapat sijil sanad kan, tetapi bacaan dia pun masih kurang sempurna. Jadi sijil sanad itu kelebihan. Macam kita periksa kan, orang belajar nak ambil SPM, nak ambil STPM, nak ambil diploma, nak ambil degree, nak ambil master. Jadi benda ni penting. Ada, dapat, itu kelebihan. Tapi yang paling penting ilmunya adalah ilmu yang diterima dan ilmunya adalah ilmu yang barakah. Jadi jangan risau. Ada orang risau, Ustaz saya belajar dengan bapak saya ni, saya tak tahu bapak saya ni ada sanad ataupun tidak. Jangan risau. Tapi kalau kata masih ada lagi ruang, carilah guru-guru yang boleh memberikan sanad kepada kita. Kan? Yang sebelum ni kita tak tahu ada sanad ataupun tidak guru kita, jangan kita petikaikan. Jangan kita pula meremeh-remehkan mereka ni. Dulu mereka ni tak ada sanad. Jadi nak tak nak saya kena cari orang lain yang boleh mengajar saya dengan bersanad. Jangan, kita pun tak tahu. Mungkin dia dapat sanad tetapi tak diwartakan oleh gurunya. Sedangkan gurunya ada sanad tapi tak dimaklumkan kepada muridnya. Jadi tak apa. Selagi ada masa, carilah guru-guru yang boleh memberikan sanad kepada kita. Mulakan daripada suratul Fatihah sehinggalah habis kita baca Al-Quran 30 juzuk insya-Allah. Jadi benda ni rezeki masing-masing. Ada orang habis dalam masa setahun, ada orang habis bersanad dalam masa 2 bulan, 3 bulan, ada orang 3 tahun pun tak habis-habis. Tak apa, teruskan. Benda ni rezeki. Rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kita. Saya dulu pun nak belajar membaca Al-Quran dengan bersanad ni, saya tak pernah terfikir. Kan? Cabaran saya, pertama kali saya belajar dengan guru saya nak ambil bersanad, zaman saya masih muda. Waktu tu ekonomi tak stabil, duk baca tiap-tiap malam kan. Kemudian goyang-goyang ekonomi tak apa nak stabil, saya duk sibuk cari rezeki. Kemudian saya berhenti belajar dengan guru tersebut. Kawan-kawan saya 2-3 orang habis dapat sanad kan. Kemudian guru tu meninggal, saya tak sempat nak habis sanad dengan dia. Saya nak cari guru lain, baru nak tanya dengan guru tersebut, meninggal juga kali kedua kan. Kali ketiga pun tak sempat juga. Tapi akhirnya Alhamdulillah setelah ayahanda saya kembali ke rahmatullah, di situ rupanya setiap satu perkara yang berlaku ada hikmahnya. Bila mana arwah bapa saya meninggal, sebelum di akhir hayatnya dalam kenderaan, sewaktu arwah bapa saya ni, saya ceritakan sikit lah. Dia ni mengajar di surau dan juga di masjid. Kebanyakannya kelas-kelas Al-Quran kan. Kelas Al-Quran ni paling tak popular. Pergi mana masjid surau pun inilah kelas yang paling tak popular. Bukan setakat jemaah je tak nak datang belajar. AJK masjid Imam Bilal pun tak nak belajar. Ini yang jadi masalah kan.
Pergilah mana-mana pun. Solat maghrib, jemaah ada 100 orang, 200 orang. Bila datang kuliah tinggal 10 orang, 15 orang. Kalau kata kelas pengajian Al-Quran. Itu biasa. Kan? Jadi saat akhir hayatnya, ayah saya ni, dia sakit masuk ke hospital. Satu pesanan yang saya ingat sampai sekarang, bila mana akhir hayatnya tu, dia masih lagi mengajar dengan berkerusi roda, mata tak nampak. Dia minta kami belikan kanta, buku yang dijadikan sebagai panduan. Dia minta, saya ingat lagi dia jumpa dengan saya, dia kata minta tolong besarkan setiap perenggan yang ada dalam kitab tu, satu perenggan besarkan jadi kertas A3. Tak silap saya saiz A3. Besar tak besar? Satu perenggan je minta saya besarkan jadi saiz A3. Kemudian dibaca dengan kanta. Kami hantar pergi ke masjid, naik kerusi roda sampai ke dalam, kemudian dia akan mengajar sampai ke malam. Sehinggalah di akhir hayatnya tu saya pesan, adik-beradik semua pesan lah, kita cakap dalam kereta. Saya ingat lagi, saya cakap dengan arwah bapa saya ni, saya kata, Abah dah uzur dah. Rasanya tak perlulah Abah nak pergi mengajar ke masjid dan surau lagi kan. Biarlah kalau kata orang nak belajar, biar mereka yang datang ke rumah. Sebab mereka yang nak belajar kenalah datang ke rumah. Jawapan dalam kereta tu, dia jawab apa dia? Dia kata, Abah mengajar ni bukan kerana duit, bukan kerana apa, dia kata. Tapi Abah mengajar sebab Abah risau. Ilmu yang Abah ada ni, yelah walaupun ilmu tak banyak, kata apa dia, Abah risau di akhirat nanti. Bila mana ditanyakan dengan Abah, dia kata, kenapa tak sampaikan ilmu yang ada? Apa Abah nak jawab? Itu jawapan yang diberikan. Saya tersentak terus bila mana saya ingat tu kata-kata tu, saya ingat sampai sekarang. Dan kebetulan juga saya belajar di Darusshifa. Saya belajar di Darusshifa. Anak kepada Allahyarham Tuan Guru Datuk Arundin, dia pun ceritakan perkara yang sama. Di saat akhir hayat Tuan Guru Datuk Arundin, jantungnya hanya ada kekuatan sekitar 30% saja. Jadi anak-anaknya pun kata yang sama. Dia katakan, Abah tak perlulah nak mengajar lagi, tak sihat. Jawapan daripada Tuan Guru Datuk Harundin, dia kata apa dia? Hidup kita ni ibarat maraton. Kita berlari sejauh mungkin 5,000 km, 10,000 km. Kita nampak dah depan tu garisan penamat. Tetapi kita berhenti sebab kita rasa kita lelah. Dan akhirnya kita tinggalkan perjuangan untuk menyampaikan ilmu ni sekerat jalan walaupun nampak dah hujung tu. Tetapi kita berhenti. Bijak ataupun tak bijak. Itu yang saya pegang kata-kata daripada Tuan Guru Datuk Arundin dan juga arwah ayah saya. Itu yang menyebabkan selepas saja mereka dah tak ada ni, barulah terbuka hati saya untuk lebih mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu lainnya. Alhamdulillah, selepas daripada itu saya pun baru terbuka minda. Sebenarnya umur 40, lebih kurang umur 40 tahun saya mula belajar bertalaki untuk talaki bersanad dan juga beberapa kelas. Dalam masa 2 tahun, Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan peluang kepada saya untuk habis belajar fiqh manhaji 2 tahun, talaki bersijil 2 tahun, talaki bersanad 2 tahun, dalam masa 2 tahun 3 kelas sekali. Bukan saya nak ceritakan kelebihan, minta maaf, saya tak ada niat pun, cuma nak bagi tahunya hidup kita ni selagi mana Allah Ta'ala berikan ruang dan juga peluang untuk kita belajar, silakan mempelajari ilmu dengan sebaik mungkin. Bagi mereka yang masih lagi ada ibu, yang masih lagi ada ayah, key pointnya untuk berjaya dalam belajar ialah minta izin dengan ibu dan juga ayah, terutamanya setiap kali nak pergi kelas, tak kira kelas online ke, kelas bersemuka ke, sekadar telefon pun cukup. Kan? Macam apa yang saya amalkan, saya nak pergi kelas, walaupun saya nak menyampaikan, seboleh-bolehnya saya minta izin. Datang, jumpa, bagi tahu je nak pergi kelas. InsyaAllah dapatnya lebih, maksudnya dapat ilmu, keberkatannya lebih mudah untuk kita terima. Jadi itu kelebihannya. Ada orang bertanya pula dengan saya, Ustaz, ibu ayah saya dah tak ada, Ustaz, macam mana? Jadi bila mana ibu dan ayah tak ada, apa yang boleh kita buat? Senantiasa doakan mereka. Senantiasa doakan mereka, insya-Allah keberkatannya akan dapat pada diri kita. Ada yang angkat tangan ke? Puan Maimun? Ke? Tak ada Okey, 8.50
6. Okey. Jadi saya ni bila saya ni bila nak menyampaikan tadi rasa macam apa yang nak disampaikan dalam sejam. Tapi bila dah mula bercakap ni kadang-kadang non-stop pula kan. Jadi ada masa 5 minit, lebih kurang 4-5 minit ni kita nak ambil kesimpulan daripada apa yang disampaikan. Mungkin sepanjang apa yang saya sampaikan ni tak mencapai apa yang dikehendaki. Kan, tetapi tak apalah, sekurang-kurangnya saya dah menyampaikan perkara-perkara yang saya rasa saya boleh untuk sampaikan. Jadi insya-Allah dalam pada kita mencari kita mencari keberkatan dalam kehidupan kita, antara lain yang saya katakan tadi apa dia, yang pentingnya ialah untuk kita bersama-sama memperbanyakkan amalan dalam kehidupan kita, terutamanya amalan-amalan yang melibatkan pembacaan Al-Quran. Kan? Kerana sesungguhnya hidup kita ni tak lama mana pun, hidup kita ni singkat sahaja. Kan? Bab kata para ulama' dia kata apa dia? Apabila Allah tidak mengkehendaki kita lagi, maka Allah akan sibukkan kita dengan urusan kita. Apabila Allah tidak mengkehendaki kita lagi, Allah Ta'ala akan sibukkan kita dengan pelbagai urusan dunia. Apabila Allah tidak mengkehendaki kita lagi, maka Allah akan sibukkan kita dengan urusan perniagaan kita. Bila mana Allah tidak mengkehendaki kita lagi, Allah akan sibukkan kita dengan harta kita. Dan apabila Allah tidak mengkehendaki kita lagi, maka Allah akan sibukkan kita dengan mencari pengaruh pangkat dan juga kuasa. Jadi ini kita risau. Ruginya kalau kata kita tinggalkan kehidupan di muka bumi ini tanpa kita bersungguh-sungguh mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ramai orang duk cari harta, ramai orang duk cari pangkat, ramai orang duk mencari kekayaan di dunia. Tetapi mereka tak rasa cemburu kan. Mereka ni cemburu tengok rumah orang lain besar, tengok orang lain naik kereta besar kan. Tengok orang lain ada anak-anak yang mempunyai pangkat-pangkat yang besar dan sebagainya kan. Tetapi mereka lupa dan mereka tak rasa cemburu bila tengok orang lain mampu untuk saban hari membaca Al-Quran. Mereka tak mampu rasa cemburu bila tengok orang lain mampu khatam Al-Quran sebulan sekali. Mereka tak rasa cemburu bila mana lihat orang lain setiap hari mampu bersedekah. Ini yang kita risau. Jiwa-jiwa kita, hati-hati kita telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekatkan diri kita dengan Allah Taala. Dekatkan diri kita kepada pencipta kita. Dan insya-Allah bagi mereka yang senantiasa menjadikan diri kita dekat dengan Allah, hadir dalam majlis-majlis ilmu, hadir dalam kelas-kelas pengajian, hadir dalam melakukan perkara-perkara amal kebaikan, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan hati kita yang bersih, akan memberikan mata kita, mata yang senantiasa mencari kebaikan. Akal fikiran kita akan senantiasa memikirkan akan kebaikan, nafsu kita mampu untuk dibendung, dan yang paling penting hati kita akan lebih bersih. Kan? Jadi saya rasa untuk akhirnya saya tinggalkan dengan satu lirik lagu yang memberikan peringatan untuk kita semua, insya-Allah. Kalau tak sedap minta maaf, okey. Lagu daripada kumpulan Hijaz, dia kata apa dia? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Jadi insya-Allah kita bersihkan hati kita, kita perbaiki amalan dalam kehidupan kita, kita berazam dan juga kita letakkan dalam diri kita untuk kita sekurang-kurangnya mampu membaca Al-Quran setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan kita terlalu fikirkan, Ustaz satu hari nak habis berapa muka surat dan sebagainya. Sekurang-kurangnya apa yang guru saya ajar, antaranya apa dia, Ustaz Muhadir Haji Joel, antara guru yang mengajar saya, Alhamdulillah beberapa kitab diberikan kepada saya untuk disampaikan. Dia pesan apa dia? Bila mana kita dalam kehidupan seharian, kita mampu nak pegang gelas, kita baca bismillah. Kita nak minum, kita angkat, kita baca bismillah.
Kan kita nak letakkan gelas tersebut, kita baca bismillah. Begitulah dalam kehidupan kita. Itu juga sebahagian daripada apa yang dikatakan sebagai membaca Al-Quran. Nak potong cili, kan, nak memasak, semua kita baca dengan bacaan Al-Quran yang terbaik. Tak perlu kita nak pening-pening kan. Selain daripada membaca Al-Quran, juga kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Sebab apa? Kita duduk di Malaysia ni sebenarnya banyak peluang kita untuk berzikir, banyak peluang kita untuk beristighfar, banyak peluang kita untuk berselawat, banyak peluang kita untuk membaca Al-Quran. Antaranya apa dia? Tatkala mana kita naik kereta, betul? Dalam pada kita nak naik kereta, nak pergi ambil anak sekolah, berapa banyak selawat kita boleh baca. Kan, berapa banyak dalam jam tu, daripada kita duduk dengar lagu tak habis-habis, kita duduk selawat, kita duduk baca Al-Quran, kita duduk berzikir. Inilah kelebihan orang Malaysia, sebab Malaysia ni jalan biasanya jam, kan. Jadi insya-Allah semoga dengan sedikit perkongsian yang saya sampaikan, saya mohon maaf kerana sudah semestinya sebagai manusia biasa, banyak kesalahan, kesilapan sepanjang penyampaian saya. Tak sehebat seperti insan lain, tetapi saya pegang pada satu perkara, sampaikanlah apa juga walaupun perkara tersebut dianggap remeh, kerana sesungguhnya ada kalanya amalan yang kita rasa cukup remeh, amalan yang kita rasa cukup simple, rupanya inilah yang Allah Ta'ala akan hitung, akan diberikan ganjaran yang terbaik, kerana yang paling penting adalah niat ikhlas yang ada dalam diri kita. Jadi insya-Allah apa juga perkara yang kita lakukan, kita perbetulkan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memelihara kehidupan kita di dunia hingga ke hari akhirat, dan insya-Allah kehidupan kita terus dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segalanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua para jemaah Gema Nur Iman pada malam ini rasa bertuah kerana dipilih berada di halakah ilmu, dapat merebut peluang mendengar ceramah daripada Ustaz, iaitu hidup sebelum menemui kematian, dengan tajuk teman berteman hingga ke syurga, iaitu maksudnya berteman dengan Al-Quran. Jadi kita elakkan tersesat dan kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup kita. Mudah-mudahan kita harap ataupun para jemaah kita semua pastikan ahli keluarga kita terdidik dengan sempurna dengan solat dan berteman dengan Al-Quran, iaitu teman yang terbaik. Ambil peluang dan ruang yang ada untuk terus kita istiqamah belajar Quran. Mudah-mudahan memberi syafaat dan diangkat kita, darjat kita di akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, syukran jazilan kepada Al-Fadhil Ustaz yang sudi bersama dengan jemaah Gema Nur Iman pada malam ini, dan terima kasih kepada pengurusan Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah, dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadhil Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, iaitu pengajian berkitab pada pukul 9.15. Jadi sebagai penutup kuliah Maghrib kita pada malam ini, sekali lagi dengan rasa sukacita dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastan untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan kuliah dengan surah Al-As. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di lain